الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيئنا وإمامنا وقدوتنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikut segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berpesan kepada diri sendiri dan sidang jemaat sekalian untuk sentiasa berusaha mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hidup kita kena berusaha. Kemungkinan ada hari-harinya kita tergelincir melakukan maksiat. Maka kita bertaubat, memohon doa dan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneruskan perjalanan hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kita menjadi orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat dan diredai hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rakan-rakan dan pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib meneruskan khutbah, sukalah khatib mengingatkan semua untuk memberi perhatian kepada khutbah ringkas yang disampaikan pada hari ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita merenung satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud daripada Ummul Mukminin Zainab Jahsy radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW masuk dalam keadaan gemetar dan berkata, tidak ada Tuhan melainkan Allah, celakalah orang-orang Arab daripada kejahatan yang hampir tiba. Hari ini telah terbuka sebahagian tembok Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, sambil baginda mengisyaratkan bulatan pada ibu jari dengan jari telunjuknya. Zainab berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, adakah kami akan binasa sedangkan di sisi kami ada orang-orang yang soleh? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, jika sekiranya banyak kejahatan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bencana akan menimpa umat Islam, khususnya orang Arab sendiri, bangsa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Apabila mereka meninggalkan petunjuk Al-Quran, melakukan dosa dan maksiat, serta apabila lemahnya kewajipan menunaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar, iaitu menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran, diabaikan oleh orang-orang Islam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, suruhlah berbuat kebaikan dan cegahlah daripada kemungkaran, atau jika tidak, nescaya siksaan Allah boleh jadi akan menimpa kamu. Kemudian kamu memohon kepada Allah agar siksaan itu dihentikan, maka permohonan kamu tidak diterima lagi. Sidang jemaah dikasihi Allah, kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan kepada bangsa Arab yang hidup di padang pasir, negara yang kering kontang,
tidak ada hasil. Kehidupan hanya memelihara binatang ternak. Apabila mereka menganut Islam, mengikut petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi kemuliaan kepada mereka sehingga berjaya menegakkan negara yang besar dan kuat, menyampaikan risalah Islam kepada bangsa-bangsa lain, sehingga mereka mengalahkan kuasa besar Rom dan Parsi. Mereka dimuliakan oleh Allah sehingga mereka diberi kelebihan membebaskan Baitul Maqdis, tanah suci yang diberkati oleh Allah, daripada penaklukan orang-orang kafir. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surah Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yakni Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha melihat. Sidang jemaah, rakan-rakan dan pelajar yang dikasihi Allah, diberi kemuliaan kepada orang Arab untuk menghalau Rom, Byzantium yang zalim, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Padri Besar Baitul Maqdis mensyaratkan untuk menyerahkan Baitul Maqdis dengan kehadiran Khalifah Islam Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, datanglah Khalifah Umar untuk menerima penyerahan itu, lalu menyampaikan ucapan kepada umat Islam yang ada dengan menegaskan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa mahma nabtaghil izzati wa bighairi wa mahma nabtaghil izzata bighairihi azallanallah. Maksudnya, kita adalah umat yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan Islam. Sekiranya kita mencari kemuliaan selain daripadanya, nescaya kita menerima penghinaan daripada Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, benar apa yang telah diberi amaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang-orang Arab lemah berpegang dengan ajaran Islam dan meninggalkan mengaji dan belajar Islam, Allah melahirkan ulama-ulama besar dan imam-imam besar bukan daripada bangsa Arab yang memelihara ilmu Islam. Allah menggantikan kaum lain mengambil alih pemimpin Islam. Orang Arab tidak lagi memimpin Islam. Illa tanfiru yu'azzibkum 'azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Surah At-Taubah ayat 39. Maksudnya, jika kamu tidak pergi beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, yakni membela agamanya, Allah akan menyeksa kamu dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dan dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat mendatangkan bahaya sedikit pun kepadanya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, apabila tiada kaum yang berpegang dengan Islam, maka umat Islam seluruhnya dijajah oleh musuh-musuh Islam. Tanah air mereka ditakluk, dipecah belah, dibahagi-bahagikan di kalangan penjajah. Orang Islam berada dalam keadaan lemah, khususnya orang-orang Arab yang diberi kekayaan hasil minyak dan gas, emas di zaman ini, dengan kekayaan yang melimpah ruah. Dengan kekayaan sahaja mereka tidak mampu bangkit sebagai umat yang kuat, bahkan menjadi lebih punah dan rosak. Apabila hari ini mereka melawan pula amaran Allah. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahud wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Surah Al-Maidah ayat 51. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai wali, yakni teman rapat, kerana setengah mereka menjadi wali kepada setengah yang lain,
dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka walinya, maka sesungguhnya dia adalah dari golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, setelah tanah air umat Islam dijajah sehingga Masjidil Aqsa yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang laknat, yang dilaknati Allah, kaum yang paling dimurkai oleh Allah, yang diucapkan oleh umat Islam pada setiap kali kita bersolat, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai ke atas mereka, yang merujuk kepada orang-orang Yahudi. Tiba-tiba pada hari ini ada di kalangan pemimpin-pemimpin negara Arab yang mengadakan hubungan secara tabi'i, yakni secara halal dan sah, dengan orang-orang Yahudi yang menakluk Baitul Maqdis, yang mengepung Masjidil Aqsa dan sedang merancang untuk merobohkannya. Percayalah, mereka yang tidak patuh kepada amarah Allah ini akan menerima kebinasaan, walaupun dengan alasan dan hujah untuk mendapat perlindungan daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, seolah-olah lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kekal selama-lamanya. Semua kuasa besar dunia itu akan jatuh merudum. Sesiapa yang berlindung di sebalik kuasa besar yang merudum itu, laksana berlindung di belakang tembok yang akan runtuh dan roboh dan akan menghempap dirinya sendiri. Marilah kita sedar dan insaf terhadap amarah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh setengah-setengah orang Arab pada hari ini jangan sampai mempengaruhi kita, walaupun mereka berbahasa Al-Quran dan sebangsa dengan Nabi SAW. Dengarlah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Surah Muhammad ayat 37. Ayat 38. Dan jika kamu berpaling daripada beriman, bertakwa dan berjuang, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Setelah itu mereka tidak akan berkeadaan seperti kamu. Barakallahu li wa lakum bil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Sidang jemaat rakan-rakan dan pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat orang beriman adalah kasih kepada saudara beriman, saudaranya yang beriman. Oleh sebab itu, sentiasalah kita berusaha untuk berdoa kepada saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza, di China, di Arakan, di Myanmar, di tempat-tempat lain, supaya kita sentiasa ingat untuk mendoakan, bukan sahaja mendoakan diri kita, keluarga kita, tetapi juga saudara seagama kita di tempat yang lain. Semoga
dengan kasih sayang yang kita berikan kepada saudara-saudara se-Islam kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyayangi kita sebagai seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami yang sangat banyak ini, ya Allah. Dosa dan kesalahan kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa dan kesalahan ibu bapa kami, guru-guru kami, ahli keluarga kami. Limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua dan kepada pemimpin-pemimpin negara kami, kepada pemimpin-pemimpin negeri kami. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengurniakan pelbagai nikmat kepada kami. Jadikanlah kami, Ya Allah, insan yang sentiasa bersyukur akan nikmat-Mu, sehingga kami sentiasa berusaha untuk mengikuti perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim.